Cerita malam menakutkan hanya untuk perkongsian sahaja. Diharap anda jangan mudah taksub dan percaya dengan cerita yang saya sampaikan. Yang syirik jangan sengaja dicari. Hanya Allah sahaja yang perlu ditaati dan ditakuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berjumpa lagi kita kali ini di dalam segmen Malam Menakutkan. Okey, kali ini kita menceritakan tempat di Malaysia, iaitu 5 tempat berhantu di Malaysia yang ramai tak tahu. Okey, bila sebut sahaja berkenaan hantu, pasti ramai yang terbayang-bayang beberapa ciri-ciri hantu yang biasa anda lihat di kaca televisyen. Antaranya adalah berambut panjang, muka mengerikan, dilumuri darah dan macam-macam lagi. Sebenarnya ada beberapa kawasan atau di tempat Malaysia ini yang mempunyai kisah-kisah misteri yang dikaitkan dengan hantu, dan masih ramai yang tak tahu. Semua tempat ini disenaraikan berdasarkan kisah-kisah yang dapat dari orang tempatan, dan kesahihannya hanya yang berkenaan saja yang tahu. Okey, jom. Tempat yang pertama adalah Highland Tower. Okey, tragedi Highland Tower merupakan tragedi runtuhan yang sangat mengempakan suatu ketika dulu. Tragedi nahas yang meragut 48 nyawa ni bermula apabila satu daripada 3 blok kondominium di Taman Hillview, iaitu di Ulu Kelang, Selangor, runtuh pada 11 Disember pada tahun 1993. Tragedi tersebut adalah satu-satunya tragedi bangunan runtuh yang pertama dan terburuk setelah Malaysia mencapai kemerdekaan. Highland Tower merupakan 3 blok pansapuri 12 tingkat yang dinamakan Blok 1, Blok 2 dan Blok 3. Selepas kejadian itu, berbagai perkara seram telah berlaku di tapak lokasi kejadian tersebut. Antaranya kelihatan terlibat makhluk tanpa kepala, dan sering juga kedengaran suara wanita menangis di tengah-tengah kepekatan waktu malam. Itu adalah cerita-cerita di antara penduduk-penduduk di sekitar itu. Benar ataupun tidak, Allahu a'lam. Okey, tempat kedua adalah Villa Nabila. Okey, mengikut kisah, Villa Nabila ni sebenarnya dinamakan daripada Kirsten Palace, sempena nama isteri seorang ahli perniagaan dari barat. Dikatakan sebelum membina villa tersebut, si suami berjanji untuk bagikan tanah tersebut dengan 6 orang adik-beradiknya yang berada di negara asalnya. Tapi bila si suami dah dapat tanah tu, dia mungkir janji, lalu mengundang kemarahan kepada adik-beradiknya yang lain. Kemudian adik-beradiknya yang berasa marah mengutuskan 2 orang sebagai wakil untuk berurusan dengan si suami tersebut. Entah apa yang berlaku, 2 orang wakil tersebut berang, lalu mengugut si suami untuk membagikan tanah tersebut kepada yang lain selepas membunuh anaknya. Wow. Si suami tetap berkeras. Lalu 2 orang samseng tersebut membunuh isterinya pula. Namun si suami tetap dengan sifat tamaknya dan tetap tidak mahu membagikan bahagian tanah untuk adik-beradiknya itu. Akhirnya sekali si suami juga dibunuh oleh 2 orang samseng tersebut. Villa tersebut dibiarkan tanpa penghuni sehingga 70 tahun lebih kurang lamanya. Begitulah misterinya tentang Villa Nabila. Okey. Tempat ketiga adalah Taman Tema Himalayan di Gombak. Taman rekreasi ini terkenal pada era 80-an dan ia mula dibina pada tahun 1971. Nama Himalayan yang unik itu sebenarnya adalah singkatan daripada gabungan perkataan Malaysia in Miniatureland. Ia dibina di sebuah kawasan berbukit seluas 300 ekar di Ulu Gombak, tidak jauh dari Kuala Lumpur. Pembinaan Himalayan dibuat dalam beberapa fasa dan dibuka secara berperingkat. Setelah bertahun-tahun Himalayan menceriakan hidup ramai orang, sesuatu yang tidak diingini berlaku. Suatu kemalangan telah terjadi di kawasan papan luncur air gergasi Himalayan pada tahun 1993, iaitu pada bulan Januari, yang menyebabkan kematian seorang
warga negara Singapura berusia 27 tahun. Kejadian malang itu mengejutkan orang ramai hingga memaksa pihak Mimalen menutup sementara kawasan yang terlibat, iaitu kolam renang dan papan luncurnya, bagi dilakukan kerja-kerja penambahbaikan. Pada Mei 1994 pula, berlaku kerosakan pada dinding kolam renang yang sama berpunca daripada kejadian kecil tanah runtuh hingga menyebabkan air lumpur memasuki kolam renang tersebut. Sekali lagi, kawasan tersebut ditutup kepada orang ramai. Kini lokasi Mimalen terbiar begitu sahaja dan ramai juga orang bercerita mengenai kisah seram yang berada di kawasan tersebut. Antara kelibat manusia tanpa kepala dan sering kedengaran suara-suara menyeramkan di kawasan itu apabila senja menjelma. Okey, itu adalah kisah Mimalen. Okey, kita terus ke tempat keempat, iaitu Amber Court Genting Highland. Amber Court adalah dua bangunan apartmen berkembar di pinggir Genting Highland yang dikatakan berhantu dan merupakan lokasi sering berlaku kejadian bunuh diri bagi orang yang kalah judi di Genting Highland. Amber Court juga dikatakan mempunyai sebuah bilik misteri yang berpalang, kononnya tempat menyimpan hantu kasino. Wow, hantu kasino pun ada. Terdapat pelbagai kisah seram yang diceritakan mengenai bangunan ini. Antaranya, yang menginap akan mengalami kejadian aneh seperti TV terpasang sendiri dan tertutup sendiri. Dan mereka yang menginap juga pernah menemui satu lembaga tanpa kepala sedang mendukung anak di dalam lift. Okey, itu adalah kisah Amber Court Genting Highland. Okey, kalau korang berani, korang boleh try lah untuk cuba tidur kat situ. Saya belum tahu lagi. Tempat kelima, Institut St. Michael. pada zaman Perang Dunia Kedua, sekolah ini telah digunakan oleh tentera Jepun sebagai ibu pejabat mereka. Pada ketika itu, tentera Jepun sering menggunakan sekolah ini untuk menjalankan aktiviti penyiksaan terhadap tawanan perang. Terdapat juga banyak terowong-terowong yang dibina oleh tentera Jepun untuk tujuan penyiksaan dan penyimpanan makanan. Kawasan paling berhantu di sekolah ini ialah di gereja kecil yang terletak di sekolah ini. Kelihatan seorang mubalik Kristian berjubah hitam tanpa kepala sering duduk berdoa menghadap pintu pada waktu pagi. Kebanyakan orang yang pernah melihatnya merasakan perkara ini. So, itu adalah antara 5 tempat paling seram yang ada di Malaysia. Untuk anda percaya atau tidak, terpulang pada anda. Apa yang penting, anda jangan taksub dan percaya apa yang saya ceritakan. Ingatlah, ia hanya perkongsian sahaja. Bagi anda yang suka dengan cerita saya yang saya sampaikan atau ketengahkan, jangan lupa untuk subscribe serta tekan loceng untuk sentiasa mendapat update cerita terbaru dari saya. Dan anda boleh tinggalkan komen di bawah video saya. Jika ada kisah seram dari anda yang ingin anda kongsikan, anda boleh emailkan kepada saya di alamat yang saya tinggalkan di ruang komen bawah ini. Terima kasih kepada anda yang mengikuti channel Malam Menakutkan. Terima kasih kepada anda yang mendengar rancangan Malam Menakutkan. Diminta anda jangan taksub serta percaya atau terikut-ikut dengan apa yang diceritakan. Anggaplah hanya hiburan semata-mata sahaja, tidak lebih dari itu. Bagi anda yang suka dengan apa yang saya ceritakan di Malam Menakutkan, anda boleh kongsikan di laman sosial anda. Dan jangan lupa untuk subscribe, komen atau like di channel Rozu. Semoga kita berjumpa di cerita yang akan